Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mulmara binti Muhammad Tarmizi. Nombor matrik saya di 183100808. Yang pertama, usul dari segi bahasa adalah asas terbina atasnya sesuatu. Dari segi istilah, dalil, asas hukum. Fiqh, mengetahui atau memahami. Dari segi istilah, mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil tafsili, iaitu dalil-dalil terperinci. Usul fiqh dari dalil hukum syarak atau ilmu-ilmu mengenai kaedah-kaedah yang dijadikan sebagai alat istinbat hukum. Hadis daripada sudut bilangan perawi ada dua, iaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah yang bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan yang ramai, sehingga mustahil menurut adat untuk mereka berpakat untuk berdusta dalam setiap generasi sanad. Ahad pula hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau bilangan kurang dari syarat mutawatir dalam generasi sanad. Dilalah menunjukkan impak. Dilalah adalah yang bermaksud menunjukkan impak dalam sebuah dalil dari sudut ilmu. Contohnya dari firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mendekati zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya perbuatan zina adalah satu perbuatan yang keji dan perbuatan yang jahat yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Hasil daripada ayat ini, perbuatan zina wajib dijauhkan, dan juga perbuatan zina adalah perbuatan yang tercela dan berdosa. Qarinah adalah istilah untuk dalil yang digunakan untuk mengkhususkan atau mentafsir sesebuah dalil. Ilah pula adalah bermaksud sebab terjadinya atau terasasnya sesuatu. Ghayah bermaksud tujuan atau penghujung sesuatu. Mantuk bermaksud perkataan yang diungkapkan atau dituturkan. Mafhum pula dimaksudkan hasil dari memahami mantuk, seperti memahami pengharaman dari sebuah larangan. Yang seterusnya adalah takhsis. Takhsis adalah masdar dari kata terbitan khassasah yang bermaksud pengkhususan. Mukhassis yang bermaksud kata nama pelaku untuk pengkhusus. Mustaqil adalah kata nama pelaku untuk tunggal, cerai ataupun berpisah. Ghair adalah bermaksud bukan dan selain dari itu. Seterusnya, perkataan lafaz sering digunakan dalam mempelajari ilmu ini. Walaupun begitu, perkataan-perkataan lain juga digunakan pada tempatnya, seperti perkataan atau kalimat. Seterusnya hakikat. Hakikat adalah yang bermaksud perkataan dengan makna yang sama, dan biar dari segi bahasa ataupun lain. Seterusnya majaz, perkataan dengan makna yang dipinjam. Dengan itu perkataan dengan lafaznya sama, tetapi boleh berbeza maknanya. Sorah, kata-kata yang jelas maknanya dan tidak perlu takwil. Kinayah pula kata-kata yang tidak jelas dan perlu kepada qarinah atau dalil untuk menyingkap maknanya. Dominan Arab pula adalah yang pertama, isim. Isim adalah yang bermaksud kata nama, terbahagi kepada dua, iaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah kata nama khas, mempunyai alif lam, na'at sifat, idhafah sandaran,
isim mausul allazi, allazina dan sebagainya. Isim istifham man, maza, ma. Okey, isim isyarah haza, zalika dan sebagainya, dan lain-lain. Okey. Seterusnya isim nakirah. Isim nakirah adalah kata nama am dan tidak mempunyai alif lam. Seterusnya fa'il. Fa'il yang bermaksud kata kerja, terbahagi kepada 3. Okey. Bagi ketiga, yang pertama adalah fa'il madhi yang bermaksud past tense. Okey, past tense ni maksudnya digunakan untuk yang telah berlalu, perkara yang telah berlalu. Okey. Tapi dalam fi'il madhi ni terdapat sebuah fi'il yang asal. Maksudnya perkataan asalnya adalah fi'il madhi. Okey. Seterusnya fi'il mudhari' yang bermaksud dia kalau bahasa Inggeris dia future dan present tense, dan maksudnya adalah digunakan dalam waktu semasa ataupun akan datang. Okey, seterusnya amar. Amar bermaksud kata kerja suruhan. Okey, yang hanya digunakan kepada yang dituturkan. Okey, pada waktu semasa. Okey. Seterusnya huruf mempunyai kategori sendiri, tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa fi'il atau isim, seperti ala atas, fi di atau dalam, li untuk, ka seperti, bi dengan dan sebagainya. Sekian daripada saya. Terima kasih.